sambungan pelajaran minggu lepas lah Sebelum kita mulakan kelas kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jap hang dia punya ni. Okey jap. Yang kedua kita baca zikir petang petang macam biasa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, yang bermaksud aku redha Allah sebagai Tuhanku dan agama Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Okay, untuk pelajaran hari ini sambungan pelajaran 5, indahnya tajwid. Yang ada buku teks boleh tengok buku teks buku surat 20 sehingga 21 sahaja. Ustazah kalau salah tolong betulkan Okey, ni bacaan isti'azah dan basmalah. Saya bacakan sedikit dia punya perkara penting untuk pelajaran hari ini, muka surat 20 Isti'azah ialah ungkapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang tu dia punya ayat ataupun ungkapan lah. Tapi dalam bahasa Arab isti'azah. Ungkapan ini bermaksud aku memohon, maksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim aku memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Hukum membaca isti'azah setiap kali hendak membaca Al-Quran adalah sunat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ni hukum ni adalah sunat untuk kita baca Al-Quran. Dia ada satu lagi versi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia punya versi ialah a'udzubillahi samiul alim minasyaitonirrajim, pun lebih kurang sama dia punya terjemahan lah. Tapi yang kita biasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul tak Ustazah? Ya betul. Kalau salah betulkan tau. Okay, yang ni terjemahan apa? Kalau yang a'udzubillahi minasyaitonir alim tu baca surat tu selalulah. A'udzubillahi a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim kan. Ditambah dengan Tuhan langit dan bumi lah. Saya bacakan dalil nakli bagi bacaan isti'azah. Surah An-Nahl, surah yang ke-6 ayat ke-98. Yang ada buku teks boleh tengok buku teks muka surat 20. Okay, saya bacakan terjemahan sahaja. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka memohonlah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Yang ini dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat yang ke-98. Yang tu untuk yang pertama. Yang kedua, kalimah basmalah. Kalimah basmalah ialah ungkapan bismillahirrahmanirrahim. Jap. Ada orang nak masuk. Dia mengganggu. Saya sambung lagi slide saya dengan yang kedua. Ucapan basmalah ataupun kita namakan dia bismillah lah. Ialah ungkapan bismillahirrahmanirrahim. Ungkapan ini bermaksud dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang pemurah lagi maha mengasihani. Sama dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, isti'azah tadi, bacaan basmalah sunat dibaca pada setiap awal surah kecuali surah At-Taubah. Ada lagi nak masuk? Jap. Okay, surah At-Taubah ni saya ada slide. Jap, saya tunjukkan surah At-Taubah. Surah At-Taubah dia ni
tak perlu baca bismillah kan Ustazah kan? Ya, tak perlu. Surah dia Ya, betul. yang bermula dengan yang bermula dengan bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Betul tak Ustazah? Ya, betul. Ni surah At-Taubah, tak perlu baca bismillah kan? Ya. So yang lain tu Auzubillah saja. Auzubillah sahaja. So surah-surah yang lain disunatkan kita baca Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, isti'azah dan bacaan basmalah lah untuk kita baca Quran. Dan ni boleh nampak nampak tak? Nampak tak dia punya gambar ni? Ni nampak gambar? Nampak tak gambar? Nampak alhamdulillah. Nah tu je. Kenapa surah kenapa bacaan basmalah ni tak disunatkan untuk kita baca di surah At-Taubah? Disebabkan surah At-Taubah ni diturunkan semasa Nabi berperang di peperangan Tabuk. Betul Ustazah? Ada dalam buku teks ni, peperangan Tabuk. Saya, untuk yang tak tahu, saya review sikit untuk peperangan Tabuk. Sekejap saya letakkan saya punya slideshow sekejap. Peperangan Tabuk. Sekejap. Untuk peperangan Tabuk, untuk sedikit ilmu untuk kita hari ni, saya kongsikan peperangan Tabuk ni peperangan antara umat Islam menentang tentera Rom pada masa tersebut. Yang mana Tabuk ni ialah di luar kota Mekah dan luar di kota Madinah, sebab kerajaan pada masa tersebut kerajaan yang besar, macam kita tahulah kerajaan Parsi, kerajaan Rom, yang tu yang terbesar lah pada masa zaman Nabi Muhammad. So dikatakan Maharaja Rom ingin meluaskan penjajahan sekitar di tanah di sekitar Mekah dan Madinah. So apabila Nabi dapat tahu, Nabi menghantar tentera, Nabi sendiri yang memimpin untuk perang Tabuk ni. So Nabi menghantar lebih kurang, kalau tak silap saya, 30,000 tentera, termasuk dengan 10,000 tentera berkuda. Kalau saya silap fakta ni, Ustazah tolong beritahu sebab saya search dalam Google tadi, perang Tabuk. Saya ingat lupa dia punya perang ni. Ustazah? Ustazah ada kan? Tak dengar lah Ustazah. Jadi peperangan Tabuk ni antara tentera Islam dengan tentera Rom. Tentera Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad yang berlaku pada musim kemarau. Sebab tu yang ni surah dia berkaitan dengan perang Tabuk. Ada segolongan orang munafik yang diketuai Abdullah bin Ubay. Dia tak nak ikut perang, dia minta dengan Nabi, minta izin dengan Nabi nak stay dekat Mekah. Nabi izinkan dan Allah bertegur perbuatan Nabi Muhammad tersebut di dalam surah Al-Quran lah. So lepas tu Nabi keluar berperang dan dikatakan kenapa menang, sebab Nabi berada di Tabuk ni nama kawasan sekarang ni Allah Alam dekat mana Tabuk. Kalau Rom sekarang ni, kalau Cikgu Afika tahu, Rom ialah Greece. Tahu kan Greece kan? Siapa yang minat bola dia tahulah Greece, dia sebelah sempadan Rusia, Greece, dia sebelah sana, sebelah Eropah. Kalau Parsi ni dia berkaitan, kalau sekarang ialah Iran. Betul